Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قالها مرارا. Hadis riwayat Al-Hakim. Kita tengok terjemahan dia. Daripada Abdurrahman bin Samurah, daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Jaa Uthman, telah datang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ila Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita ni, nama sahabat itu Abdurrahman bin Samurah. Dia cerita satu hari Uthman ibn Affan, sahabat besar Nabi, khalifah yang ketiga, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Alf ni maksudnya 1000. Dia datang berjumpa dengan Nabi, dia bawa 1000. 1000 apa? Dinar. 1000 dinar. Kalau kita nak compare atau kita nak bandingkan 1000 dinar dengan nilai sekarang ni, saya ingat mungkin mencecah puluhan ataupun ratusan ribu lah, kan? 1000 dinar. Siapa yang bawa? Uthman ibn Affan. Ketika mana dia bawa itu? Untuk apa 1000 dinar tu? Jahada jaisyal usrah. Dia bawa bertemu dengan Nabi sebagai contribution, sumbangan dia kepada Rasulullah untuk tentera Islam. Dia mai bagi derma, dia mai bagi sumbangan 1000 dinar bagi Rasulullah mempersiapkan pasukan perang Tabuk. Yang mana peperangan Tabuk itu disebut sebagai peperangan Al-Usrah, peperangan yang susah. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usr, susah. Kerana pertama, Tabuk ni jauh. Tabuk dengan Madinah ni jauh, ratusan kilometer. Bahkan Tabuk ni dia duduk border sempadan dengan Jordan. Tabuk tu dia Tabuk tu sekarang ni dia duduk dalam kerajaan Saudi lah, tapi dia kawasan yang bersempadan dengan Jordan. Masa peperangan itu berlaku, peperangan Tabuk ni akhirnya tak jadi peperangan Tabuk ni. Tapi nak ceritanya, Nabi keluar. Peperangan itu berlaku pada musim panas. Jauh panas.
Maksudnya dugaan, cabaran. Dan kita tahu dahulu tentera Muslim, tentera Islam, dia tidak ada persiapan dari sudut keuangan yang lengkap. Dulu kalau nak pergi perang, dia akan panggil tanfirul am, seruan umum. Nabi kata, siapa nak pergi perang? Jom. Jadi siapa yang siapkan persiapan bekalan tu? Orang yang nak pergi perang tu Kediri. Umpamanya tuan-tuan nak pergi join perang tu, tuan-tuan kena cari apa dia ni, unta, nak cari kuda, nak cari pedang, nak cari bekalan. Masa nak pergi tu yang berbulan-bulan perjalanan nak sampai tempat perang apa semua tu, tuan-tuan kena cari sendiri, kena keluar modal sendiri. Dia tak ada apa peruntukan kerajaan macam yang dibuat pada zaman Umar. Mula tersusun ni pada zaman Umar. Tapi dulu semua bersiap sendiri. Kan? Tetapi ketika mana pada masa itu peperangan Tabuk, terbukti sekali lagi Uthman telah memainkan peranan yang penting. Dia telah menginfakkan 1,000 dinar. Dia telah memberikan 1,000 dinar. Hangus, belanja hangus dia bagi untuk Rasulullah siapkan tentera muslimin. Kemudian tuan-tuan, kata Abdul Rahman, apabila Uthman ibnu Affan keluar meninggalkan Nabi di biliknya, dia bagi 1,000 tu, kemudian dia keluar balik. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tengok 1,000 dinar tu. Duk perhati duit yang dibawa oleh Uthman. Nabi duk tengok. Nabi kata apa tuan-tuan? Dan kita semua nak ambil perkataan tu. Nabi tengok duit Uthman, Nabi tengok 1,000 dinar tu. Nabi kata, ma darra Uthman. Nabi kata, ma darra Uthman. Tidak ada apa-apa yang akan memudaratkan Uthman. Tidak akan ada apa-apa yang memberikan keburukan kepada Uthman. Ma'amila ba'da hadzal yawm, setelah apa yang dia berikan pada hari ini. Qalaha miraran. Nabi ulang 2-3 kali. Tak ada keburukan, tak ada kerugian, tidak ada apa-apa yang akan menimpa Uthman. Nabi telah memberi satu jaminan keselamatan dunia dan akhirat kepada Uthman. Hadirin mukminin, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita dalam banyak bab. Pertama, Uthman terkenal di kalangan sahabat yang kaya. Dan kita tahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, apa yang dibuat oleh Uthman? Antara tindakan awal Uthman apabila sampai di Madinah, peringkat awal ni, umat Islam tak ada sumber air. Yang kita semua dengar cerita telaga Uthman. Uthman telah melakukan wakaf. Dia telah beli telaga itu daripada Yahudi. Kemudian dia telah mewakafkan telaga itu kepada umat Islam. Dan untuk makluman kita semua, telaga yang dibeli oleh Uthman itu masih wujud sehingga hari ini. Jasa Uthman. Sebab itu tuan-tuan, di dalam Al-Quran bila kita baca ayat-ayat yang berhubung dengan harta, ada bab yang Allah Ta'ala cela orang yang ada harta. Ada bab yang Allah kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah kata, innama amwalukum, harta benda kamu itu fitnah untuk kamu. Dalam ayat yang lain Allah kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu tulhikum, dilalaikan oleh harta benda kamu. Tapi dalam sebahagian ayat yang lain Allah Ta'ala puji orang yang ada harta. Allah Ta'ala puji orang yang berharta. Allah Ta'ala muliakan harta. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran kata,
Allah kata, tuan-tuan, sebab itu kita orang Islam, kita kempen orang Islam untuk kaya. Salah satu daripada kesilapan sebahagian pihak, dia menganggap kekayaan itu suatu yang dicela oleh agama. Tak benar. Agama tak cela kekayaan. Agama suruh orang kaya. Bahkan antara benda tindakan awal yang Nabi buat di Madinah, sebelum daripada pembinaan ataupun selepas daripada pembinaan Masjid Nabawi ataupun sebelum daripada pembinaan Masjid Nabawi, apa yang Nabi buat? Antara tindakan awal, kita bila baca kisah Hijratul Rasul, kita akan angkat cerita buat masjid. Betul, memang kita tak nafikan. Itu antara perkara pertama Nabi buat, bina masjid. Nabi sampai di Quba, Nabi buat masjid. Sampai di Madinah, buat Masjid Nabawi. Tapi kita jangan lupa, ada benda besar juga yang Nabi buat, iaitu suq Madinah, pasar. Sebab itu dalam agama, dia suruh orang kaya. Kerana orang kaya ni banyak benda dia boleh buat. Sebab itu dalam ibadat, selain daripada kita semayang tadi, dia panggil ibadat apa? Yang tuan-tuan semayang ni, dia panggil ibadah badaniyah. Ibadat tubuh badan. Ibadat menggunakan tubuh badan. Satu lagi dia panggil ibadah apa? Ibadah maliyah. Ibadah yang tak guna tenaga, yang tak guna badan, yang tak guna tubuh badan, dia guna harta. Sebab itu Allah puji orang yang ada harta. Nabi puji orang yang ada harta. Hadirin mukminin, apa yang Osman buat ini contoh yang baik yang sepatutnya kita ikut. Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi, Allah kata wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Allah kata carilah habuan kamu di akhirat. Wala tansa. Dan Quran ingatkan kita, dalam kamu duk cari akhirat, dalam kamu duk kejar akhirat, dalam kamu duk dapatkan akhirat, Quran kata wala tansa, jangan lupa. Lupa apa? Nasibaka minad dunya, bahagian di dunia. Di kalangan ahli tafsir, dia kata apa? Apa maksud jangan lupa bahagian di dunia? Apa maksud jangan lupa tu? Maksudnya ambil dunia untuk beli akhirat. Ambil dunia, kejap dunia untuk apa? Untuk beli akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kalau perasan lah, ni bulan ni kita duk baca Quran Kerab ni, tuan-tuan perasan tak? Ayat-ayat berkaitan dengan syurga, ayat-ayat yang berhubung dengan syurga, Allah selalu ajak kita jual beli. Maksudnya orang yang nak beli kena ada modal. Siapa yang nak jual? Allah. Siapa yang nak beli? Kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam masa yang sama, Allah itu sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Dalam masa yang sama, Allah juga nak beli daripada kita. Saya bagi contoh. Yang ni kita tak nampak. Orang tanya pasal apa hang kaya? Aku nak beli syurga. Syurga boleh beli? Memang boleh beli. Memang Tuhan kata, dia nak jual. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah kata dia nak beli, dia nak jual. Dia nak jual, dia nak beli. Innallaha ashtara, dia nak beli. Dia nak beli apa? Dia nak beli daripada orang-orang beriman. Apa dia yang Allah nak bagi? Allah nak beli, Allah nak ambil daripada kita. Allah kata anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta benda mereka. Amwal, Allah kata bagi amwal, bagi harta kamu. Dia bagi apa? Tuan-tuan bagi harta tuan-tuan, dia bagi apa? Bi annalahum. Allah kata bi annalahum, bagi mereka jannah, syurga. Dalam ayat surah As-Saff yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, adullukum ala tijaratin, aku nak tunjuk kepada kamu suatu perniagaan. Allah gambarkan analogi perniagaan. Perniagaan ni dia melibatkan jual beli, dia melibatkan untung rugi, dia melibatkan ada benda kita bagi, ada benda kita dapat. Apa dia tuan-tuan? Allah kata perniagaan itu tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman
Wa tujahidu fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan apa? Tuan-tuan, nak berjuang dengan apa? Berjuang kena ada modal, berjuang kena ada senjata, berjuang kena ada persediaan. Allah kata tunjikum, perniagaan itu akan menyelamatkan, tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kamu daripada neraka, memasukkan kamu ke dalam syurga. Apa dia jual beli tu? Apa dia perniagaan tu? Wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian Allah kata, kamu bagi diri kamu dan kamu bagi harta kamu. Allah kata, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan bagi kepada kamu syurga. Sebab itu antara kelebihan orang kaya, mereka boleh mendahului orang-orang miskin dengan harta mereka. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Osman bawa 1000 pergi bagi. Kita kadang-kadang mungkin tak ada kemampuan untuk pergi perang. Mungkin tak ada kemampuan, tak ada kesihatan untuk kita pergi perang. Tetapi orang yang pergi perang tu dengan sumbangan dan tanggungan kita. Dalam hadis ini juga tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dengar, baca, seronok, semangat. Betul tak? Kita dengar, kita baca, sakan Osman, hebat Osman, terbaik Osman, payah kita nak tiru Osman. Kalau boleh kita pun nak jadi macam Osman. Osman mana tak tahu lah. Sebab tuan-tuan, harta ni tabiat dia apa dia? Hulwatun khadiratun. Harta ini tabiat dia Nabi sebut hulwatun khadiratun, manis dan hijau. Apa dia maksud manis dan hijau? Sesuatu yang orang syok. Manis, orang syok tak manis? Minuman manis, makanan manis, sesuatu yang seronok, yang orang syok. Benda yang orang seronok, benda yang orang syok ni, perasaan ni, dia bukan senang untuk kita buang. Pasal tu ada orang kata, aku mati pun tak kira, aku janji nak makan, aku janji nak puas, hidup pergi ke mana pun mati. Biar nikmat betul-betul, apa nak jadi belakang kira. Itu pertarungan tu. Sebab itu tuan-tuan, harta ni suatu pertarungan perasaan. Kita berlawan dengan perasaan kita. Sebab itu Nabi dia sebut apa tuan-tuan? Dia kata kalau orang yang boleh lawan perasaan dia, Tuhan ukur pada nilai perasaan tu. Mungkin kita tak boleh bagi macam Osman 1000 dinar. Kita tak boleh bagi banyak tu, tapi kita bagi satu nilai yang mana nilai itu besar di sisi kita. Tuhan ambil kira tentang tu. Pasal tu kita ingat lagi dalam hadis yang Nabi kata, ada orang bagi 1 dinar, ada orang bagi 1 dirham. Dia bagi 1 dirham, dia telah dapat pahala lebih daripada orang yang bagi 100,000. Yang 100,000 tu tak besar macam orang yang bagi 1. Bukan saya kempen bagi sikit, bukan saya kata bagi sikit tu bagus, tapi Nabi kata yang 100,000 duit banyak, yang 1 dirham duit tak ada, itu yang dia ada, itu yang dia bagi. Sebab itu sedekah ni tanda apa? Nabi kata sedekah ni, bila tuan-tuan boleh bagi sedekah, sedekah ni banyak orang boleh bercakap, sedekah ni banyak orang boleh habaq, tapi tak banyak orang boleh buat. Sedekah ini satu ucapan, dan sedekah kalau takat cakap, dia tak pakai. Saya duk ceramah ni tak ada nilai ni. Saya duk habaq tentang sedekah-sedekah ni tak ada nilai pada saya. Sedekah itu hanya akan bernilai bila kita buat. Sedekah tak mengharapkan perkataan, sedekah tak mengharapkan ucapan. Perkataan, ucapan itu semua orang boleh cakap, tapi sedekah menuntut bukti. Sebab itu Nabi kata was-sadaqatu burhan. Nabi yang sebutlah hadis Muslim, Nabi kata was-sadaqatu burhan. Sedekah menjadi bukti sama ada seseorang itu benar-benar beriman ataupun munafik. Sama ada dia sembang betul, dia cakap betul, tang mana? Tang masa dia nak sedekah tu. Itu Nabi kata was-sadaqah burhan. Sedekah bukti, proof. Bukti apa? Sedekah ni nak tunjuk kata kita ada duit dah. Sedekah ni nak tunjuk kata kita pemurah dak. Sedekah ni nak tunjuk kata kita ni duit banyak ke murah bagi dak. Sedekah nak tunjuk kata kita betul-betul beriman. Orang yang bersedekah itu membuktikan dia benar-benar beriman. Dan tuan-tuan, tak maukah dengan janji Nabi yang Nabi kata dekat Osman, ma darra Osman.
Tak ada apa yang akan berlaku pada Uthman lepas ni. Kata para ulama, sesiapa sahaja yang memberikan sedekah tidak akan berkurang hartanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ma naqasa. Ada yang faham kata bila Nabi kata dekat Uthman tak ada satu benda yang memudaratkan dia, kita duk rasa bila kita bagi rugi, bila kita bagi rugi, nanti lalah kali kita tak ada apa, kita pula merempat. Ada orang bila dia bagi dia rasa macam sat lagi macam habis ya. Mudarat lah pada dia. Tak. Dalam hadis Nabi kata ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak naqasa, tidak kurang. Tapi yang kita nampak dia kurang, mana boleh bagi tak kurang? Macam mana kita nak baca bacaan kita ke atau kita nak baca bacaan Nabi? Nabi kata ma naqasa, nuqsan, naqs, tak kurang. Siapa yang bagi tak kurang, dia saja nampak kurang, hakikatnya tak kurang. Kata para ulama, banyak makna kita boleh faham. Satu, tak kurang dari sudut keberkatan, tak kurang dari sudut pahala, tak kurang dari sudut hari ni bagi, esok Tuhan ganti. Nampak? Kemudian tuan-tuan, di antara besarnya sedekah yang Nabi kata dekat Uthman tak akan memudaratkan dia, kerana orang yang bersedekah akan diampunkan dosa dia, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma' an-nar. Sesiapa yang bersedekah, setiap sedekah itu menghapuskan, memadamkan dosa yang dia lakukan, seperti mana air memadamkan api. Jadi orang yang sedekah ni ada dosa tak? Tak ada. Jadi bila tak ada, selamat tak? Selamat. Tapi kita jangan jadi pula satu trend, kita pergi buat dosa, lepas tu kita mari sedekah. Dia tak apa, aku buat dulu, nanti aku pergi sedekah. Itu tak boleh Tapi kita nak sebut dalam hadis, sebut dalam bab ini sesuatu perkara yang boleh dan tuan-tuan baca dalam Quran kan? Perasan tak? Baca Quran perasan. Semua orang mati minta nak balik mai dunia. Semua orang mati minta balik nak dunia. Semua orang mati minta nak balik ke dunia. Lepas tu Quran cerita depa nak balik buat apa? Pelik tu. Tuan-tuan bacalah mana-mana ayat yang cerita orang mati minta nak hidup balik. Semua ayat yang cerita orang mati nak hidup balik. Sebab itu kalau ada peluang tuan-tuan tak buat, tuan-tuan akan menyesal yang tidak ada langsung guna. Dalam Quran kata apa? Laula akhartani. Quran kata laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh engkau lambatkan, engkau tangguhkan, engkau takhirkan ajal aku qarib, untuk satu tempoh yang sedikit. Untuk apa tuan-tuan? Kita ada banyak ibadat, baca Quran, puasa, semayang, i'tikaf, qiyamul lail, tahajud. Dia tak minta yang tu. Dia sebut selepas dia minta hidup, dia habaq pasal apa dia nak hidup. Selepas dia minta nak hidup semula, nak diberikan masa, dihidup, dikembalikan di dunia, dia sebut dia nak buat apa. Dalam banyak-banyak benda tuan-tuan, orang yang dah mati nampak apa? Nampak satu. Dalam banyak-banyak benda orang mati ni, satu benda yang dia nampak, orang mati tahu apa benda yang boleh selamatkan dia. Fa asaddaqa. Tu orang mati habaq. Orang mati habaq. Orang mati habaq kat orang yang duk hidup ni, fa asaddaqa. Aku nak hidup untuk aku bangkit kembali ke dunia bersedekah. Ini bukan cerita tepi-tepi jalan. Ini cerita orang yang dah mati. Dia nampak di depan mata dia dengan kepala dia. Dia nampak apa yang berlaku di neraka. Dia minta. Antara benda yang dia minta dan satu-satunya benda yang dia nampak boleh menyelamatkan dia di akhirat esok, fa asaddaqa. Dia tak kata salat, dia tak kata haji, dia tak kata umrah, dia kata nak sedekah. Kerana sedekah menyelamatkan manusia daripada neraka. Ini diakui oleh orang yang mati. Waktu dia minta. Hadirin mukminin tuan-tuan. Kemudian hadis ni juga menunjukkan kepada kita satu lagi tuan-tuan. Apa dia? Walaupun Uthman
dengan segala kelebihan dan kedudukan dia, di antara orang yang dijamin syurga, pernah berkahwin dengan anak Nabi sebanyak 2 kali, di antara sahabat yang dekat dengan Nabi, yang mana Nabi menyebut tentang kelebihan-kelebihan Uthman, yang mana satu orang yang sangat disegani hatta oleh malaikat. Malaikat segan dengan Uthman. Di antara kelebihan-kelebihan tu tuan-tuan, nak jadi satu nasihat untuk kita pada dia, tera Uthman punya kedudukan, kelebihan tu, dia tetap bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Kalau kita pada kedudukan Uthman, barangkali saya ingat kita tidak sekuat itu. Dia kata, saya ni padan aku kan, 30 tahun dah jadi tu imam ni kan, 40 tahun dah jadi tu Bilal ni, lama lah ni, cukup kot. Uthman ni kalau dia tak bagi pun, dia ahli syurga, dia memang dijamin, dah memang confirm. Tapi tengok sahabat, jaminan itu, kepastian itu, kedudukan mereka tak menghalang dan tak menyebabkan mereka jadi apa? Bersenang atau berlepas diri. Dia tak, hampa yang tak ketahuan tempat duduk ni, yang tak tahu ada tak ada tempat duduk ni, hampa pergi sedekah. Yang kami dah memang Nabi jamin ni, memang tak payah buat apa pun, duduk saja di masjid ni pun, memang kami seat duk ada dah, number seat duk ada dah, tunggu nak masuk ya. Yang patut pulun ni hampa yang tak ketahuan kerusi ni. Tak. Ini sikap sahabat. Semakin dijamin, semakin ada kepastian, semakin tinggi kedudukan, semakin banyak kelebihan, semakin kuat ibadat. So tuan-tuan, apa yang saya nak kempen? Kita ada kebetulan hari ini kita akan mula malam yang pertama di dalam 10 akhir. Ini saya nak bagi nasihat lah. Okey tuan-tuan, kita ada lebih kurang 10 hari. Bermula malam ini, kemungkinan inilah malam-malam yang akan Allah kurniakan Lailatul Qadar. So apa tindakan tuan-tuan? Ada orang dia kata, aku insya-Allah alhamdulillah takat ni cukup padan. No, tak. Mulai malam ni tuan-tuan, kena giatkan sikit. Pada tahun Nabi wafat, tahun biasa 10 akhir. Tahun Nabi wafat 20 akhir dia dah masuk masjid. Tak apa, kita dah terlepas dah. Nak buat macam mana? Kita dah terlepas. Kalau dengan urusan ni, sedap tak sedap, ini 10 akhir. Ini 10 akhir. Kalau tak dapat 10 ni, tak dapatlah. Tahun depan, tak tentu lagi. Dalam keadaan sebahagian besar negeri-negeri telah ditutup. Sebahagian besar masjid-masjid di seluruh Malaysia telah ditutup. Kita masih kekal dibuka. Jadi nasihat saya pada diri tuan-tuan, kurangkan lena. Kita mari setakat yang kita mampu, kita mai yang 10 yang awal ni, tarawih awal ni, duduk sampai habis witir dengan tu imam. Lepas tu tadi masjid sebut pukul apa? Pukul 4 tuan-tuan mai balik. Tak apa, siang tuan-tuan lena, siang tuan-tuan lena. Dalam duruh Ramadan pun lena pun tak apa. Saya faham. Saya tengok, tapi lah ni jangan duduk lena lah, malam ni baru nak start lena lah. Jangan duduk lena lagi. Tak apa, next kuliah hari Isnin ni kalau pakat semua duduk lena, saya faham 4 pagi punya cerita. Tapi Tok Imam kata, 4 pagi pun tak pilih muka ni, mau lena karut ni, tak apa. Yang tu biar pergi. Mai kita main 4 pagi. Pasal apa tuan-tuan? Saya kalau tak sebut cerita ni, semua pakat faham lah. Tak ada siapa nak tentu boleh hidup sampai 1 Syawal. Tuhan dah bagi dah. Masjid dia buka. Lepas tu boleh i'tikaf. Kalau masjid buka, kalau tak boleh, umur 60, 70, semua boleh main. Apa nak halang? Diperlih apa alasan? Orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, semua ada alasan. Masjid tutup, masjid tak boleh buka, terhad untuk jawatan kuasa. Kita esok di hadapan Tuhan, kita nak jawab apa? Tak boleh 4 pagi, saya mengantuk. Tak boleh 4 pagi, awal sangat. Tak boleh 4 pagi, sejuk. Tak boleh. Oh, ini semua akal jenuh. Masjid dah atuk lah. Cari Tok Imam, bayar tambah pula aku atas. Siap dengan sok pula. Kok sat lagi, pasal apa hang tak main 4 pagi? Kalut lah kalau saya main nak balik pesah sok pula. Tak apa, sok pun kita siap. Hang main semayang ya? Main semayang pun tuan-tuan, bukan jaib tanya, masjid tu berapa ramai malam ni? Ada 30 orang, okey main ambil 300. Dah ada, jaib tak bayar kat masjid. Dan masjid pun tak pulun cari jemaah ni pasal apa? Siapa yang banyak main semayang qiyam, kita bayar satu kepala 100. Saya ingat getak kepala tu imam kempen. Kutip habis pukul belah nu dah. Dia buat ni untuk kita.
Tak buat suruh buat. Masjid tak buat apa, tak ada qiyam apa, masjid-masjid lain buat. Dah buat dia tak mai pula. Awak yang buat 4 pagi awal sangat. Kan. So tuan-tuan tutuplah. Sudahlah. Peluang telah bagi. Semua alasan tak ada di hadapan Tuhan. Berdiri esok kalau kita rasa kita mampu jawab, kita rasa kita ada hujah di hadapan Tuhan, buatlah. Hadirin mukminin, Nabi yang sudah ada tempat di Firdaus yang paling tinggi, masuk tak keluar, hanya keluar pada pagi Syawal. Nak banding dengan kita, di mulut selawat, di mulut cinta Nabi, di mulut sunnah Nabi, di mulut nak ikut Nabi, di mulut sayang Nabi, tapi di perbuatan jauh benar kita dengan Nabi. Mudah-mudahan tuan-tuan, ni nasihat bukan kat tuan-tuan, ini semua tuan-tuan jangan duk berasa saya duk kata kat saya nasihat diri saya, tuan-tuan nasihat diri tuan-tuan. Mudah-mudahan ini Ramadan 10 hari Tuhan sayang betul orang pelih, Tuhan sayang kita, Tuhan buka masjid bagi kat kita, Tuhan bagi peluang kat kita, tinggal duduk di kita ya. Macam sedekah, bagi dah duit. Sampai masuklah kita, duit siapa ni? Tadi dah ada duit dah. Tabung pun jalan-jalan tersepak tabung. Banyak sungguh tabung. Dia nak suruh hang bagilah tu. Nampak? Akhirnya kita yang menentukan fujuraha atau taqwaha. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.